Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar sesi November 2020, April 2021, pelajar-pelajar baru, pengambil-ambilan baru untuk KKTM Pasir Mas. Bersama saya pada kali ini iaitu kuliah Maghrib untuk sesi pertama anda bersama dengan saya Ustaz Zulkifli Ghazali, pensyarah pengajar Islam KKTM Pasir Mas. Untuk makluman adik-adik pelajar semua, adik-adik terpilih ke KKTM Pasir Mas adalah satu anugerah, satu rezeki ataupun rezeki yang Allah bagi kepada adik-adik. Sedangkan ramai lagi para pelajar memohon untuk memasuki ke KKTM, tetapi ramai juga yang tidak layak dan ada yang layak tetapi tidak terpilih. Itulah dinamakan anugerah dan rezeki yang Allah pilih. Allah mencipta kita sebagai umat manusia. Bukan hanya terciptanya manusia ini saja-saja tercipta, sedangkan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadat kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadat kepadaku. Oleh yang demikian, maka adik-adik pelajar, bahawasanya kita dicipta untuk beribadat. Ibadat itu adalah umum, bukan hanya bersolat, berzikir, bersujud, bertahmid. Bahkan ibadat, belajar juga ibadat, bertani juga ibadat, bekerja juga ibadat, dan keseluruhan hidup kita juga beribadat, iaitu dimulai dengan niat. Allah mencipta kita dan bangkitkan kita daripada tidur itu, kita niat jadikan ia sebagai ibadat. Kalau kita bangkit tidur dalam keadaan biasa, tidak membaca apa-apa, hanya namanya adalah adat. Lembu juga makan, manusia makan. Binatang lain pun semua sama dengan ciptaan manusia. Manusia tidur, binatang pun tidur. Kenapa dikatakan manusia dan jin itu beribadat? Sebab manusia dan jin ini ada kelebihannya, iaitu bangkit mengingati Allah. Oleh yang demikian, saya sarankan kepada adik-adik pelajar, bangun daripada tidur untuk jadi ibadat kepada kita. Bangun daripada tidur, terus mengucap dua kalimah syahadah yang berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita baca doa tidur, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebenarnya ibadat kita umum. Oleh yang demikian, tiba masanya untuk umat kita, umat manusia, memperbanyakkan ibadat kepada Allah. Banyak manusia yang kini membanggakan nasab, bangga keturunan, bangga dengan gelaran, bangga dengan kehebatan, kemewahan dan lain-lain. Tetapi para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Sahabat Nabi bertanya, bilakah hal itu akan terjadi wahai Rasulullah, iaitu manusia bangga diri dan jin pun bangga diri? Rasulullah menjawab,
semua itu akan terjadi di akhir zaman. Siapakah di akhir zaman? Di akhir zaman adalah kita-kita semua. Kita-kita semua adalah akhir zaman. Kehidupan kita adalah akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya, kenyataan bahawasanya akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman ialah Nabi Muhammad dibangkitkan di bumi, di muka bumi. Sedangkan Nabi dahulu, Adam, Idris, Nuh, Hud, semuanya hidup dalam keadaan lama. Nabi Adam dikatakan hampir 1000 tahun. Nabi Nuh dikatakan lebih daripada 1100 tahun, 1200 tahun beribadat kepada Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad hidup hanya lebih kurang kehidupan umat Nabi Muhammad 50 ke 80 tahun. Itu pun jarang-jarang kita jumpa orang 80 tahun. Kebanyakannya kehidupan manusia sekarang ni hanya 50, 60 dan 70 tahun. 40 tahun dah sakit. 40 tahun, 30 tahun dah kena gout. 40 tahun dah sakit. 50 tahun terlantar di hospital. Begitulah keadaannya. Maka Rasulullah menjawab, semua itu akan terjadi, iaitu manusia berasa bangga dan hebat dari segi keturunannya, pangkatnya. Bila berlaku? Pada akhir zaman. Maka apabila hal ini sudah terjadi, tunggulah saat kedatangan kiamat. Kita tengok sekarang ni pun banyak tanda-tanda akhir zaman sudah berlaku. Pada tahun lepas-lepas dulu, kita tengok manusia mati berlimpangan. Banyaknya mati kerana tsunami. Allah mengambil nyawa sekejap sahaja. Itu kuasa Allah. Di mana hari yang sangat ganjil? Kalau kita tengok hari-hari akhir-akhir ini, akhir-akhir dunia sudah menjadi ganjil. Di mana ganjilnya? Ibu-ibu dan bapa-bapa hanya mementingkan makanan yang sedap-sedap. Ibu bapa hanya mementingkan pakaian yang cantik-cantik. Ibu bapa juga hanya mementingkan ajaran-ajaran duniawi, tidak diselit dengan ukhrawi. Sedangkan ilmu duniawi itu boleh jadi ukhrawi, iaitu ke akhirat. Dan ilmu akhirat itu juga boleh menjadi pemangkin kepada dunia alam semesta. Sebagaimana yang kita tahu. Dan juga hari-hari yang ganjil. Hari-hari yang ganjil juga, iaitu yang aneh, nak dibanding dengan kedatangan Islam awal-awal dulu. Hari yang ganjil sekarang ni, kalau kita tengok, para pekerja tidak ikhlas bekerja dengan alasan gaji yang diberi tidak mencukupi. Kita tengok ramai yang berhenti kerja kerana gaji tak mencukupi. Sedangkan gaji itu adalah habuan sementara. Yang kita tuju, yang kita cari, yang kita himpun adalah pahala. Apa makna pahala? Pahala iaitu satu benda, satu ganjaran yang kita akan bawa ke akhirat, dan ialah yang kita beli syurga nanti. Dengan ganjaran pahala inilah kita beli syurga nanti. Wang ringgit tidak laku di akhirat nanti selepas kita mati. Namun mereka lupa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki dan memberkati rezeki yang halal dan menghilangkan rezeki yang haram apabila kita melakukan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan keagamaan ataupun menghubung kaitkan kerja tugas kita harian dengan amalan agama. Begitu juga adik-adik pelajar, saya sarankan belajar di sini bersungguh-sungguh, belajar dalam keadaan lapang dada, bukan paksaan, dan bekerja dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keredaan Allah Subhanahu wa taala iaitu belajar jangan kedekut ilmu. Kita tahu, kita bagi tahu kepada kawan yang tak tahu. Niat, ya Allah, jadikanlah ilmu yang aku ajar kepada dia ni sebagai pahala kepadaku untukku aku bawa ke akhirat nanti. Dan yang tak pandai, tolong tanya yang tak
yang lebih faham daripada kita. Sebab menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib menuntut ilmu. Kenapa? Sebab kehidupan dunia memerlukan kepada ilmu. Gunalah, carilah ilmu, dua-dua ilmu, iaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tak mencukupi untuk kita mencari ilmu akhirat sahaja, sebab kita sementara hidup di dunia, dan memang tidak patut kita mencari hanya ilmu dunia sahaja, kita meninggalkan ilmu akhirat. Sedangkan ilmu ke akhirat itu adalah ilmu yang selama-lamanya kita untuk bawa ke sana. Oleh yang demikian, apa-apa kos yang anda ambil, adik-adik pelajar, bersungguh-sungguh. Sebab ilmu yang anda pelajari ini suatu hari nanti menjadi pahala. Jika dimulai anda niat, ya Allah, aku belajar ini adalah untuk menuntut ilmu, mendapat keredaanmu. Yang kedua, mohon gaji pun tak ada masalah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang aku belajar ini sebagai landasan ke syurgamu. Kita belajar nanti kita pandai. Apabila kita pandai, kita bekerja, kita dapat gaji yang diberi, yang dibayar nanti, kita boleh keluar zakat, kita bantu fakir miskin, kita bantu orang yang susah, kita bantu ibu bapa. Lebih-lebih lagi, ibu bapa adalah orang yang pertama yang membantu kita selepas kita dilahirkan di dunia. Oleh yang demikian, bantuan yang kita bagi kepada mereka-mereka ini, bantuan yang kita bagi, yang kita sedekahkan kepada mereka-mereka ini, apa yang kita infak daripada hasil pekerjaan kita yang kita belajar selama ini, dia adalah satu pahala, dan pahala demi pahala untuk kita menuju ke akhirat. Itu dinamakan belajar ilmu dunia tetapi dapat pahala di akhirat. Oleh yang demikian, saya mohon kepada adik-adik pelajar, jangan main-main, jangan mengambil mudah, jangan ambil enteng perkara-perkara yang perlu anda pelajari semasa belajar di sini. Satu lagi saya nak sebut, hari-hari ganjil. Macam saya sebut tadi, antaranya ganjil di akhir zaman. Kita tengok hari-hari ganjil ini termasuk kita sendiri. Cuba perhatikan zaman-zaman dahulu, kalau sebut orang kata mengaji Quran, orang azan, semua orang diam. Tetapi akhir-akhir ini, pemuda dan pemudi asyik mendengar lagu-lagu dan sentiasa girang dalam keadaan lupa kepada Allah. Sebab itu dalam surah Al-Mu'minun, Allah sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Adik-adik adalah orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan solat, zakat, solat, buat ibadat dan lain-lain. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang-orang beriman. Siapa beriman? Kita. Kenapa kita kata beriman? Kita mengucap dua kalimah syahadah. Aku tak sebut pun dua kalimah syahadah. Cuba perhati dalam solat adik-adik. Masa kita sembahyang, masa kita solat, ada perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nama dia dua kalimah syahadah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang kusembah, tiada Tuhan yang kaya, tiada Tuhan yang hebat, tiada Tuhan yang kuasa, tiada Tuhan segala-galanya kecuali-Mu, iaitu Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh, penyampai wahyu daripada Allah kepada manusia. Apa-apa maklumat yang Allah hantar melalui Nabi. Kita mengucap dua kalimah syahadah. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, maka kita elak daripada ini. Sebab itu Allah kata, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya mereka yang beriman. Siapa orang beriman ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang sembahyangnya khasyuk. Sembahyang dia akan takbir Allahu Akbar, menghadap Allah. Dalam keadaan kita menghadap, kita sujud kepada selain daripada orang lain, tidak ada yang lebih besar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi,
iaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini yang saya kata ganjil tadi, iaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang larau. Apa makna larau? Yang melalaikan. Oleh yang demikian, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang dekatnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menghindari diri daripada perbuatan yang lalai. Seperti yang saya sebut tadi, asyik mendengar lagu-lagu yang entah apa-apa lagu, yang memuja syaitan pun ada lagu-lagu. Namun kita pemuda-pemudi sekarang ni masih lagi melupai bahawasanya itu adalah orang yang tidak termasuk dalam golongan mereka-mereka yang beriman. Oleh yang demikian, saya rasa setakat itulah saja dulu kuliah maghrib saya untuk petang ini, dan kita sambung kembali dengan saya, bersama saya pada masa yang lain, iaitu kuliah subuh bersama saya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.